Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim dan kita telah tiba pada riwayat 6117 di mana menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai soalan-soalan yang tidak ada keperluan, soalan-soalan yang tidak penting. Maka untuk itu Imam Muslim membawakan beberapa hadis nak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah apabila ditanya soalan-soalan yang tidak penting dan soalan-soalan yang tidak perlu. 6117 baca sanad dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja telah keluar hina zaghati syamsu sewaktu tergelincirnya matahari. Zaghati syamsu bermaksud masuknya waktu zuhur. Maka bila dah masuk waktu zuhur, Nabi SAW keluar daripada rumah masuk ke dalam masjid. Fasalla lahum salat az-zuhri, maka Nabi mengimamkan untuk mereka solat fardu zuhur. Falamma sallama, apabila baginda telah memberi salam, qama 'alal mimbar, maka baginda pun naik ke atas mimbar. Fa dzakara as-sa'ah, maka baginda menyebut tentang kiamat. Wa dzakara, dan baginda menyebut anna qablaha, bahawa sesungguhnya sebelum datangnya kiamat, umuran, terdapat perkara-perkara izaman besar. Maka sebelum kiamat akan berlakunya tanda-tanda kiamat. Thumma qala, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, man ahabba an yas'alani an syai'in, barang siapa yang ingin untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu, falyas'alni, maka hendaklah dia tanya kepadaku tentang perkara tersebut. Fa wallahi, maka demi Allah, la tas'aluni, tidaklah kamu bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu, illa akhbartukum bih, kecuali aku khabarkan kepada kamu dengannya. Ma dumtu fi maqami hadza, selagi mana aku berada di tempat berdiriku ini. Namun sebenarnya hadis ini diringkaskan. Maka Nabi SAW sebenarnya menyebutkan ini dalam perkataan marah, sebab Nabi SAW ditanya soalan-soalan yang tidak perlu, soalan-soalan yang tidak penting dengan begitu banyak. Nanti kita akan baca pada riwayat 6121 seperti yang kita sebutkan. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, fa aktharan nasul buka, maka para sahabat mula banyak menangis. Hina sami'u dhalika, sewaktu mereka mendengar ucapan tersebut daripada Nabi. Kenapa mereka menangis? Sebab mereka tahu Nabi SAW sedang marah. Wa akthara Rasulullah an yakula, dan Nabi SAW memperbanyakkan ucapan saluni, tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku. Namun sebenarnya Nabi SAW sedang berkata dalam keadaan Nabi SAW marah, kerana ditanya dengan soalan-soalan yang tidak perlu, soalan yang tidak penting dengan begitu banyak. Faqama Abdullah, maka telah bangunlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, man abi, maka soalan dia adalah siapa ayahku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, ayah kamu adalah Hudzafah. Falamma akthara Rasulullah, maka apabila Nabi memperbanyakkan ucapan saluni, tanyalah kepadaku, baraka Umar, maka Umar bin Khattab telah duduk di atas lututnya seraya berkata, radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Nabi Muhammad sebagai Rasul kami. Maka barulah ketika itu fasakata Rasulullah, Nabi SAW terdiam ketika mana mendengar kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dibawakan hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW tidak menyukai soalan-soalan yang tidak perlu, soalan-soalan yang tidak penting, iaitu soalan yang tidak ada kaitan dengan urusan dunia maupun akhirat.
Maka Nabi SAW menjadi marah apabila ditanya soalan tersebut. Sebab itulah tajuknya pun adalah wa tarki iktsari su'alih, dan meninggalkan memperbanyakkan soalan amma la darurata ilaih, yang tidak ada keperluan padanya. Qala, berkata perawi, summa qala Rasulullah, kemudian Nabi SAW bersabda, aula. Apakah terjemahan aula pada baris yang kedua? Terjemahan aula adalah was-sahihul masyhur annaha litahdid. Maka perkataan aula ini digunakan untuk amaran. Wa ma'naha, maksud daripada ungkapan aula adalah qaruba minkum ma takrahuna. Maka sabda Nabi, aula, dekat dengan kamu apa yang kamu tidak suka. Semakin hampir, semakin dekat dengan kamu perkara yang kamu tidak sukai. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad berada pada genggamannya, laqad uridat alayyal jannatu wan naru anifa, telah diperlihatkan kepadaku syurga dan neraka sekarang ini, fi urdi hadzal haid, pada penjuru kebun ini. Falam arakal yaumi, maka tidaklah aku melihat seperti hari ini, fil khairi wasyarr, pada keburukan dan kebaikan. Berkata Ibn Syihab Az-Zuhri, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah qalat Ummu Abdullah bin Huzafah, bila ibu kepada Abdullah bin Huzafah tahu yang anak dia bertanya soalan, siapakah ayahku, maka ibunya pun berkata kepada anaknya Abdullah bin Huzafah, ma sami'tu bibni qattu a'aqqa minka, aku tidak pernah mendengar dengan mana-mana anak lelaki a'aqu minka, yang lebih derhaka daripada kamu. Maksudnya, kenapa engkau bertanya kepada Nabi SAW siapa ayahku? Namun sebenarnya nanti pada riwayat berikut diterangkan, sebab ada orang mempersoalkan nasab dia, sebab itu dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka ibunya berkata, a'aminta an takuna ummuka qad qarafat ba'da ma tuqarifu nisa'u ahli jahiliyah. A'aminta, adakah kamu boleh percaya bahawa ibu kamu qad qarafat, telah melakukan zina sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian para wanita jahiliyah, fatafdahaha, lalu kamu boleh memalukan ibu kamu, ala a'yunin nas, di hadapan orang ramai. Qala Abdullah bin Huzafah, maka si anaknya berkata, wallahi, demi Allah, lau alhaqani, sekiranya Nabi SAW menyambungkan nasabku, sebab dia tanya kepada Nabi siapa ayah dia, maka kalaulah Nabi SAW sebut ayah dia yang sebenar adalah dengan mana-mana hamba berkulit gelap sekalipun, lalahiktuhu, maka dia berkata dia sanggup untuk terima. Cuma dia nak tahu siapakah ayah dia, bukanlah pada waktu itu kerana dia sangsi dengan ibunya ataupun dengan keadaan ibu dia. 6118 kita tidak terjemahkan, cuma poin daripada tajuk ini Imam Muslim bawakan adalah nak menarik perhatian kita bahawa perlu untuk meninggalkan soalan-soalan yang tak perlu, soalan-soalan yang sebenarnya sia-sia, soalan-soalan yang tidak ada kaitan dengan dunia maupun akhirat kita. 6118 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar tahwil. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib kilahuma 'an az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits wa hadits Ubaidillah ma'ah ghaira anna Shu'aiban qala 'an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah qala hadatsani rajulun min ahli al-'ilmi anna Abdullah bin Huzafah radhiyallahu ta'ala anhu qalat bimithli hadits Yunus. 6119 baca sanad dia. Maka hadis ini mula menerangkan kenapa menyebabkan Nabi SAW marah, sehingga Nabi bertanya, tanya lagi, kenapa Nabi menjadi marah. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang ramai sa'alu, telah bertanya kepada Nabi SAW, hatta sehingga ahfahu bermaksud aktsaruh, mereka telah memperbanyakkan soalan kepada Nabi SAW. Tapi soalan yang pada waktu itu soalan yang tidak penting. Kalaulah soalan yang penting, Nabi SAW tidak ada masalah. Fakharajat dzata yaumin, maka Nabi SAW telah keluar pada suatu hari. Fasa'idal mimbar, maka Nabi telah menaik mimbar, lalu baginda bersabda, saluni,
tanyalah kepada aku, tanyalah kamu. La tas'aluni an syai'in, tidaklah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu, illa bayyantu lakum, kecuali akan kujelaskan kepada kamu. Falamma sami'a dzalikal qaum, maka apabila para sahabat mendengar kata-kata Nabi, mereka faham yang Nabi sebenarnya sedang marah, Nabi SAW sedang kecewa. Maka arammu, maka mereka telah terdiam. Arammu ay sakatu wa rahibu, dan mereka risau. Ay yas'aluhu, sekiranya mereka bertanya kepada Nabi, ay yakuna baina yaday amrin qad hadar, maka ianya akan menjadi penyebab berlakunya sesuatu perkara besar yang telah tersedia. Maka mereka tak tanya kepada Nabi SAW. Cuma ada seorang yang bertanya, itulah Abdullah bin Huzafah. Qala Anas, berkata Anas, faja'altu altifu yamina wa shimala, maka aku mula melihat ke arah kanan dan kiriku. Fa idza kullu rajulin, maka adalah setiap lelaki, lafun, sedang menutup kepalanya, fi thawbihi, pada pakaiannya, yabki, menangis. Sebab mereka tahu Nabi SAW dalam keadaan marah. Bukannya Nabi SAW suruh tanya kerana Nabi nak menjawab, tetapi Nabi SAW tidak menyukai perbuatan mereka yang bertanya soalan yang tidak perlu. Fa'aisha rajulun minal masjid, maka telah muncul seorang lelaki daripada dalam masjid. Kana yulaha fayud'a li ghairi abih, maka beliau telah diperkatakan, lalu beliau dipanggil dengan nama selain daripada ayahnya. Maka ada orang pada waktu itu memanggil dia dengan nama selain daripada ayahnya. Maka dia pun berkata, wahai Nabi Allah, siapakah ayahku? Maka baginda Nabi SAW bersabda, Abuka Huzafah, ayah kamu adalah Huzafah. Summa ansha'a Umar, kemudian Umar bin Khattab telah muncul lalu berkata, radina ansha'a, maksudnya ibtada'a, maksudnya telah muncul. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu berkata menenangkan Nabi, radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Nabi Muhammad sebagai Rasul kami. A'idhan billah, dan beliau ucapkan ini memohon perlindungan kepada Allah, min su'il fitan, daripada fitnah-fitnah buruk yang boleh berlaku. Maka Nabi SAW pun bersabda, lam araka al-yawmi qattu, tidak pernah aku melihat seperti hari ini, fil khairi wasyarr, pada keburukan dan kebaikan. Inni suwirat, sesungguhnya digambarkan untukku syurga dan neraka. Fara'aituhuma, maka aku boleh melihat syurga dan neraka, duna hadzal haid, sebalik daripada kebun ini. Maksudnya Nabi ditunjukkan dengan syurga dan neraka daripada jarak yang dekat. 6120 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilay qala hadatsana Yahya bin Habib qala hadatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith tawil. Wa bi ilay qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi, kilahuma an Hisham تحويل. وبي إليه قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة. Riwayat yang seterusnya 6121. Betul? Maka Nabi SAW pernah ditanya an asya', dengan begitu banyak perkara, kariha, yang Nabi tak suka. Apakah soalan yang Nabi tak suka? Kita telah sebutkan daripada awal tajuk, iaitu soalan yang tidak penting, soalan yang tidak penting, soalan yang tidak perlu, soalan yang tidak ada kebaikan untuk dunia dan akhirat. Maka Nabi tidak suka soalan-soalan yang seperti itu. Istilahnya adalah soalan yang sia-sia. Zaman kita kadang-kala ada orang suka bertanya soalan dalam bentuk menguji, ataupun dia tanya soalan yang dia sudah tahu pun jawapan. Maka Nabi SAW tidak suka soalan yang seperti itu. Falamma ukthira alaihi, maka apabila diperbanyakkan soalan yang Nabi tidak suka, ghadiba, maka Nabi marah. Maka hadis ni jelas bahawa Nabi SAW berada dalam keadaan marah. Maka baginda pun bersabda kepada orang ramai, saluni amma syi'tum, tanyalah kepadaku apa yang kamu mahu. Maka telah bangun seorang lelaki bertanya, man abi, siapakah ayahku? Maka Nabi pun bersabda, ayah kamu adalah Huzafah. Maka bangun, faqama akhar, maka bangun lagi
bagi orang yang kedua. Dia tanya soalan yang sama, siapa ayahku wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun bersabda, ayah kamu adalah Salim maula Syaibah. Falamma ra'a Umar, apabila Umar bin Khattab melihat apa yang beliau nampak pada wajah Nabi minal ghadab, daripada kemarahan, maka Umar bin Khattab yang perasan, maka beliau pun berkata, wahai Rasulullah, inna natub, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Wa fi riwayati Abi Quraibin qala, man abi ya Rasulullah? Qala Abu Kasalim maula Syaibah. Bab yang seterusnya nak menceritakan bahawa ada perkara daripada apa yang Nabi kata, terutamanya daripada cara kehidupan di dunia, maka ianya tidaklah wajib untuk diikuti apabila ianya Nabi sebut daripada pandangan peribadi baginda. Maka ini tajuk dia. Maka sebab itu tajuknya wujub imtithal, wajib mengikuti maqalahu, apa yang baginda sabdakan syara'an, dalam bentuk syariat. Kalaulah Nabi sebut dalam bentuk syariat, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena tinggalkan ini, maka itu wajib ikut. Duna, namun tidak wajib ikut ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut min ma'aisyid dunya, daripada kehidupan dunia, yang Nabi sebut bagaimana ala sabilir ra'yi, atas dasar pandangan baginda. Maka banyak dalam peperangan, kalaulah kita nampak banyak para sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah ini perintah Allah ataupun pandanganmu? Contohnya dalam peperangan Khaybar, begitu juga dalam peperangan Badar. Maka Nabi sebut ini adalah pandangan peribadi baginda. Maka para sahabat pun telah beri pandangan yang lebih baik dan Nabi SAW terima. Maka dalam hadis yang bakal kita baca ini, penduduk Madinah mereka dah biasa bercucuk tanam. Mereka bercucuk tanam lama. Dan mereka mengahwinkan antara pohon kurma. Tapi bila Nabi mula-mula sampai ke Madinah, Nabi tanya apa yang mereka buat. Maka diberitahu kepada Nabi mereka mengahwinkan di antara pohon kurma. Mereka mencantumkan. Maka Nabi pun sabda, ianya adalah benda yang tak ada manfaat. Tapi Nabi cakap itu bukan sebagai syariat. Nabi cakap sebagai pandangan peribadi. Maka apabila hasil Madinah telah berkurangan, maka bila Nabi bertanya, mereka kata mereka ikut Nabi kerana Nabi kata tak perlu bercantumkan, kahwinkan. Maka Nabi SAW pun terangkan bahawa apa yang Nabi sebut sebagai pandangan peribadi, maka tidaklah wajib untuk diikuti. Terus riwayat dah 6122. Maka aku telah melewati bersama dengan Nabi SAW dengan sekelompok sahabat ala ru'usin nakhli, yang mereka berada pada pohon-pohon kurma mereka. Maka Nabi pun bertanya, ma yasna'u haula, apa yang mereka sedang buat ini? Faqalu, maka mereka pun menjawab, yulaqihuna, mereka sedang melakukan talqih. Apakah maksud talqih? Mereka mengahwinkan di antara pohon kurma. Maka sebab itu pada baris yang kedua, 4, 6 kata Imam Nawawi, yulaqihuna ataupun bahasa lainnya adalah ya'burun. Kedua-dua ni maksudnya sama, talqih ataupun takbir. Maka apakah maksud yulaqihuna ataupun ya'burun? Ianya bermaksud idkhalu syai'in min tal'il dzakar fi tal'il untha, memasukkan sesuatu daripada pohon kurma yang jantan ke dalam pohon kurma yang betina. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan mengeluarkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih banyak. Maka dalam bahasa Arab dipanggil talqih ataupun dipanggil takbir, namun kita terjemahkan sebagai mengahwinkan. Maka dalam hadis disebutkan, yaj'aluna dzakar, mereka menjadikan sedikit daripada pohon kurma, mereka letakkan pada pohon kurma jantan kepada pohon kurma betina. Fatalqah, maka mereka telah kahwinkan ataupun cantumkan. Maka Nabi SAW pun bersabda, ma adhunnu, aku merasakan ianya tidaklah
yughni, mendatangkan sebarang manfaat perkara tersebut. Tapi sebenarnya Nabi punya pandangan, sebab Nabi SAW pun tidaklah lama bercucuk tanam sebagaimana orang Ansar. Nabi SAW adalah peniaga, bukannya petani. Maka fa ukhbiru bidzalika, para sahabat telah dimaklumkan dengan kata-kata Nabi. Fatarakuh, maka mereka pun tinggal apa yang mereka buat daripada talqih dan mengahwinkan antara pokok. Maka Nabi SAW telah dimaklumkan tentang perkara tersebut. Maka baginda pun bersabda, in kana yanfa'uhum dzalika, sekiranya perkara tersebut mendatangkan manfaat kepada mereka, falyasna'uh, maka buatlah. Fa innama inni dhanantu dhanna, hanya sahaja itu adalah pendapatku, sabda Nabi. Fala tu'akhidhuni, maka janganlah kamu mengikutiku bizanni, dengan pendapatku. Walakin, akan tetapi, idza haddathtukum, apabila aku menceritakan kepada kamu, anillah, daripada Allah, maksudnya kalaulah syariat, kalaulah Nabi sebut sesuatu dalam bentuk syariat, fakhuzuh, maka ambillah, ikutlah perkara tersebut. Fa inni lan akdziba 'ala Allah, maka sesungguhnya aku sama sekali tidak akan pernah mendustakan ke atas Allah apa-apa. 6123 baca sanad dia. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW telah tiba di Madinah wahum ya'birun, sedangkan penduduk Madinah mencantumkan, mengahwinkan. Itu bahasa yang dijumpai, mencantumkan, mengahwinkan di antara pohon kurma. Yaqulu yulaqihuna an-nakhla, maka mereka pada waktu itu melakukan talqih, mencantumkan pohon kurma. Faqala, maka baginda bertanya, apa yang kamu buat? Qalu, mereka pun menjawab, kunna nasna'uh, maka kami mencantumkan, mengahwinkan pohon kurma. Maka baginda bersabda, la'allakum law lam taf'alu, kalaulah sekiranya kamu tak buat begitu adalah lebih baik. Qala, bila para sahabat mendengar kata-kata Nabi, fatarakuh, maka mereka pun tinggalkan talqih, mereka tinggalkan perbuatan mencantumkan ataupun mengahwinkan pohon kurma. Namun apa yang berlaku? Fanafadat atau qala fanaqasat, maka telah berkurangan hasil buah. Telah berkurangan hasil buah. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda, innama ana bashar, hanya sahaja aku adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu daripada urusan agama yang merupakan syariat, fakhudhu bih, maka ambillah ia. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin, dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu daripada pandanganku, maka hanya sahaja aku adalah manusia biasa. Berkata Ikrimah, au nahwa hadza qala al-Ma'qari fanafadat wa lam yashukka. 6124 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Thabit, daripada Anas radhiyallahu taala anhum, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati dengan sekelompok kaum yulaqihun, yang mereka sedang melakukan talqih, mengahwinkan, mencantumkan di antara pohon kurma. Maka baginda pun bersabda, laulam taf'alu, kalaulah mereka tidak melakukan begini, la saluha, maka adalah lebih baik. Qala, berkata perawi, fa kharaja, maka telah keluarlah hasil syisan, buah yang buruk. Maka buah menjadi tak elok, menjadi buruk. Maka Nabi SAW pun melewati mereka seraya baginda bertanya, ma linakhlikum, apa masalah dengan pohon kurma kamu, kenapa buah dia tidak elok? Maka mereka berkata, Tuan telah mengatakan begitu dan begini. Maksudnya Tuan kata, kalaulah tak buat talqih maka lebih baik. Maka Nabi SAW pun bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Maksudnya apa jua yang Nabi sebut dalam bentuk cadangan, dalam bentuk pendapat peribadi yang bukan syariat, maka sebenarnya tidak wajib untuk ikut. Maka ini sama juga dalam urusan seharian. Kalaulah contoh ada seseorang itu, walaupun dia adalah syekh ataupun tok guru ataupun sesiapa, tapi kalaulah dia sebut dalam bentuk pendapat dia, cadangan dia, bukan dalam urusan agama, maka tidaklah wajib untuk ikut. Tapi kalaulah yang dimaklumkan itu adalah daripada urusan agama,
ada dalilnya, maka pada waktu itu barulah untuk ikut. Kalaulah tidak, maka menjadilah kadangkala manusia itu dia mengikuti orang yang dia cintai, orang yang dia agungkan, kadangkala pada perkara-perkara yang tak disuruh untuk ikut pun. Maka menjadilah pada waktu itu perkara yang bukan agama dirasakan agama, dirasakan sebahagian daripada perkara agama. Maka bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamanni, dan mempunyai keinginan untuk melihat Nabi. Maka dibawakan di sini satu hadis 6125, baca sanad dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammad fi yadihi", demi zat yang nyawa Muhammad berada pada genggamannya, la ya'tiyanna, pasti akan datang kepada salah seorang daripada kamu yauman, satu hari, wala yarani, yang dia tidak lagi dapat melihat Nabi. Macam zaman kita tidak dapat melihat Nabi. Thumma la an yarani, kemudian sekiranya dia dapat melihat daku, dapat melihat Nabi, sabda Nabi, ahabbu ilaih, perkara itu dia akan lebih cintai kepadanya daripada keluarga dan harta yang bersama dengan mereka. Maksudnya kalaulah dia dapat melihat Nabi, ada orang dia lebih berharap dapat melihat Nabi, dan lebih daripada keluarga, lebih daripada harta yang ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ishaq, baca. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. 6126, baca sanad dia. Nabi SAW bersabda, "Ana awlan nasi bibni Maryam", akulah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, anak lelaki Maryam. Al-Anbiya, semua para Nabi. Auladu, adalah anak-anak alad, yang mana berbeza ibu. Alad bermaksud pada baris yang kedua daripada awal tajuk. Ianya bermaksud humul ukhwah li'ab, mereka adalah adik-beradik sama bapa, min ummahatin syatta, daripada ibu yang berbeza. Maka disebut alad. Maka apakah maksud hadis? Maka maksudnya adalah aslu imanihim wahid. Semua para nabi, keimanan mereka adalah daripada sumber yang sama, walaupun syariat mereka sebenarnya adalah berbeza. Fa innahum muttafiqun, namun mereka sepakat pada iman yang sama, iaitu nak mengajak manusia menyembah Allah yang esa. Itulah maksud alad, iaitu iman mereka sama namun syariat mereka berbeza. Walaysa baini wa bainahu nabi, sabda Nabi, dan tidak ada di antara daku dan Nabi Isa sebarang nabi. 6127 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala akhbarana Abu Dawud dan Umar bin Sa'd an Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nasi bi Isa al-anbiya wa awlatu allatin wa laysa baini wa baina Isa nabiyyun. 6128, baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam, aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa anak lelaki Maryam, fil ula, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Maka mereka bertanya, bagaimana begitu wahai Rasulullah? Sabda Nabi, al-anbiya, semua para nabi, ikhwah, adalah bersaudara, min alad, daripada ibu yang berbeza. Apakah maksud ibu yang berbeza? Mereka punya dakwah keimanan adalah sama, cuma syariat mereka berbeza. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka berbeza. Ibu yang dimaksudkan di sini dalam kurungan adalah syariat berbeza. Namun wa dinuhum wahid, agama mereka, iman mereka adalah satu. Falaisa bainana nabiyyun, dan tidak ada di antara keadaku dan Nabi Isa sebarang nabi. 6129, baca. Baca.
Nabi SAW telah bersabda, ma min mauludin, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan illa kecuali nakhasahu syaitan, bayi tersebut disentuh oleh syaitan. Semua bayi disentuh oleh syaitan. Nakhasa bermaksud ditusuk dengan apa, dengan jari, dengan sesuatu oleh syaitan. Fayastahil, maka sebab itulah bayi mula menangis, sarihan, menjerit, min nakhasati syaitan, disebabkan tusukan ataupun sentuhan syaitan. Illa, sabda Nabi, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya yang syaitan tidak sentuh, syaitan tidak tusuk. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang terakhir, wa zahirul hadis ikhtisasuha bi Isa wa ummuh wa ikhtara al-qadi Iyad anna jami' al-anbiya. Sebenarnya semua nabi adalah begini, iaitu mereka tidak disentuh dan ditusuk oleh syaitan. Thumma qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah sekiranya kamu mahu, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan sesungguhnya aku melindungi melindungi Maryam dan zuriatnya kepada Allah daripada syaitan yang direjam. 6130 6131 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar tawil. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib jami'an an az-Zuhri bi hadzal isnad wa qala yamassuhu hina yuladu fayastahillu sarihan min masati syaitani iyyah wa fi hadits Syu'aib min massi syaitan. 6131 wa bihi ilayhi qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala hadatsani Amr ibn al-Harith anna Aba Yunus Sulaimah maula Abi Hurairah hadatha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu bani Adam yamassuhu syaitan yawma waladathu ummu illa Maryam wa banaha. 6132 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyahul maulud, jeritan ataupun tangisan bayi yang baru dilahirkan, hina yaqa', ketika mana dilahirkan, adalah disebabkan nazghatum minasyaitan, sentuhan, tusukan daripada syaitan. Sebab itu bayi tersebut menangis. Namun Nabi Allah Isa dan ibunya tidak boleh disentuh oleh syaitan. 6133 nak menyebutkan kepada kita kelebihan Nabi Isa. Nabi Isa kalaulah ada orang mengatakan sesuatu dengan nama Allah, dia akan terus percaya. 6133 terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a Isa bin Maryam, Isa bin Maryam telah melihat seorang lelaki sedang mencuri. Maka Nabi Isa berkata kepadanya, sarakta, adakah kamu sedang mencuri? Beliau berkata, tidak, demi zat yang tiada Tuhan selainnya. Maka bila dengar je nama Allah, sabda berkatalah Nabi Isa, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzdzabtu nafsi, dan aku mendustakan diriku. Nak menunjukkan Nabi Isa bila mendengar je nama Allah, maka pada waktu itu dia akan mempercayai orang tersebut dan dia tidak akan mendustakan dirinya walaupun diri dia nampak sesuatu perkara tersebut. 6134 baca sanad dia berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Ibrahim pula, Al-Khalil, yang merupakan kekasih Allah. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil Nabi dengan panggilan ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik makhluk. Maka Nabi SAW semestinya sebaik-baik makhluk, tetapi kerana tawaduknya Nabi SAW pun bersabda, Zaka Ibrahim, sebaik-baik makhluk adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. 6135 dan 36, kedua-dua hadis ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ibnu Idris qala sami'tu Mukhtar ibn Fulful maula Amr ibn Hurais qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqulu qala rajulun ya Rasulullah bimithlihi. 6136 wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Abdurrahman an Sufyan an al-Mukhtar qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. 6137 baca sanadnya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW bersabda, ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim telah melakukan khatan, telah bersunat ketika usia baginda 80 tahun. Maka pada baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua, 4, 5, dalam riwayat Muwatta menyebut 120 tahun. Namun lebih tepat adalah 80 tahun. Bil qadum, qadum ini ada dua penafsiran dia. Yang pertama, qadum ini nama tempat. Yang kedua, qadum ini adalah alat untuk menyunatkan. Maka qadum ada dua terjemahan. 6138 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, maksudnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Allah ceritakan dia pernah bertanya kepada Allah bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Maka Allah telah menyuruh dia untuk fakhudh arba'atan minat tayr. Allah suruh untuk dia mengambil seekor burung dan kemudian burung tersebut dipotong-potong dan diletakkan di atas bukit yang berbeza. Kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim panggil, maka burung tersebut bercantum kembali dengan izin Allah. Tapi dia minta melakukan begitu bukanlah kerana syak, bukanlah kerana dia ragu-ragu kepada Allah, tidak. Sebab itu sabda Nabi, kalaulah sekiranya Nabi Ibrahim ada keraguan, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim, maka kami yang lebih layak untuk ada keraguan berbanding Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah bertanya, awalam tu'min, adakah kamu tidak percaya? Qala bala, berkata Nabi Ibrahim, bahkan walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin untuk menenangkan hatiku. Maka kalaulah yang nak tahu, nanti boleh baca ayat yang ke-260 daripada suratul Baqarah. Begitu juga sabda Nabi, wa yarhamullahu Luta, semoga Allah merahmati Lut, laqad kana ya'wi, demi sesungguhnya dia telah berlindung, ila ruknin syadid, kepada tiang ataupun keluarganya yang kuat. Walau labistu, sabda Nabi, sekiranya aku berada di dalam penjara untuk tempoh yang lama sebagaimana Nabi Yusuf berada dalam penjara, la ajabtu da'i, nescaya aku akan terima panggilan orang yang menjemput. Apakah maksud panggilan orang yang menjemput dalam kisah Nabi Yusuf? Maka kita nampak Nabi Yusuf telah berada dalam penjara untuk tempoh yang sangat lama, berpuluh tahun dalam penjara. Maka bila ada orang yang menjemput dia untuk keluar, sebab raja suruh dia keluar daripada penjara, maka dia tak nak keluar. Kenapa dia tak nak keluar? Sebab dia nak bersihkan namanya dulu, dia tak nak keluar. Maka dia pun berkata kepada orang yang menjemput tadi, minta raja bersihkan nama aku dulu, minta raja panggil wanita-wanita yang pernah melukakan tangan dia dulu. Apakah yang berlaku sebenarnya kepada Yusuf? Dia tak nak keluar. Maka itulah Nabi Yusuf, yang mana dia tak nak keluar daripada penjara sebelum namanya dibersihkan terlebih dahulu. Bila nama dia dah bersih, barulah dia telah keluar daripada penjara. Maka sebab itu sabda Nabi, kalaulah baginda berada dalam penjara untuk tempoh selama Nabi Yusuf, nescaya bila ada yang menjemput Nabi keluar, Nabi apa baginda akan menerima jemputan tersebut. 6139 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu insyaallah Abdullah bin Muhammad bin Asma' qala hadatsana Juwairiyah an Malik an Az-Zuhri anna Sa'id bin al-Musayyib wa Aba Ubaid akhbarahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu bermakna hadis Yunus an Az-Zuhri. 6140 maka riwayat ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsani Zuhair bin Harb bin qala hadatsana Syababah qala hadatsani Warqa wa an Abi Zinaid an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu li Lutin innahu awa ila ruknin syadid. Awa maksudnya berlindung, ruknin kepada tiang ataupun terjemahnya keluarga, syadidin yang kuat. 6141 menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang pernah bertauriah sebanyak 3 kali. Taklah diterjemahkan sebagai menipu, sebab dia tak tipu pun, cumanya pada sangkaan orang yang mendengar mereka faham maksud yang berbeza. 6141 baca sanad dia.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yakdzib Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berdusta sama sekali, illa thalatha kadzibat, kecuali pada 3 keadaan, dalam kurungan tulis di mana baginda bertauriah ataupun baginda menggunakan perkataan yang maknanya difahami berbeza. Nabi Ibrahim maksud berbeza, mereka faham maksud berbeza, maka taklah dipanggil berbohong. Nabi Ibrahim mengguna perkataan yang difahami makna yang berbeza. Maka sebab itu pada pertengahan muka surat Al-Kalamu ala ta'wil al-kadhibati thalas, maka berkata Imam Nawawi, annal kadhibat al-madhkurah innama hiya bin nisbati ila fahmil mukhatab was-sami. Mereka faham pada waktu itu maksud yang berbeza, Nabi Ibrahim maksudkan berbeza. Wa amma fi nafsil amr, namun secara realitinya, falaysat kizbah, maka itu taklah dikira sebagai pembohongan, mazmuma yang tercela. Liwajahin ahaduhuma annahu warra, kerana Nabi Ibrahim bertauriah. Nabi Ibrahim bertauriah, Nabi Ibrahim inginkan maksud yang lain dan mereka faham maksud yang berbeza. Maka baca hadis dia Sintai ni, maka 2 perkara berkenaan tentang zat Allah, iaitu ketika mana kaum dia mengajak dia untuk ikut pergi ke pesta agama mereka, maka Nabi Ibrahim tak nak ikut. Maka mereka pun pelik, kenapa Nabi Ibrahim tak nak ikut? Maka Nabi Ibrahim berkata, inni saqim, sesungguhnya aku sedang sakit. Tapi bukanlah sakit tubuh badan seperti yang manusia faham. Sebab itu pada baris yang ketiga daripada bawah, wa arada dhalika al-i'tizari anil khuruji ma'ahum ila 'idihim wa syuhudi batilihim wa kufrihim wa qila saqimun bima qadara alayya minal maut. Maka itu maksud sakim, maksudnya kesakitan yang bukan kesakitan tubuh badan, tetapi kesakitan yang lain. Kemudian yang kedua adalah ketika mana bila kaum dia balik dan mereka nampak telah binasa semua patung-patung mereka kecuali hanya satu yang masih ada, maka mereka tanya Ibrahim, adakah kamu yang hancurkan patung-patung kami? Maka Nabi Ibrahim berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadha, bahkan telah melakukannya patung besar kamu ini. Maka sebenarnya dia tidak berbohong. Ada sebab kenapa dia berkata bal fa'alahu kabiruhum hadha. Maka hadha itu dia bukan maksudkan kepada patung, tetapi dia maksudkan kepada dirinya. Namun kaum dia faham, oh Nabi Ibrahim berkata tentang patung mereka. Dan satu berkenaan tentang Sarah, ketika mana Nabi Ibrahim tiba di sebuah negeri Jabbar yang penuh dengan kezaliman, wa ma'ahu Sarah, dan bersama dengannya adalah isterinya Sarah, kanat ahsanan nas, dan adalah Sarah adalah wanita yang paling jelita. Maka Nabi Ibrahim berkata dengan isterinya, sesungguhnya raja yang zalim ini, i'lam, jika dia mengetahui bahawa engkau adalah isteriku, yaghlibni alaiki, maka dia akan merampas kamu daripadaku. Fa in sa'alaki, maka jika raja bertanya kepada kamu tentang aku, maka maklumkan yang engkau adalah saudaraku. Maka tak bohong, kerana maksudnya adalah saudara seagama. Fa innaki ukhti fil Islam, kerana sesungguhnya kamu adalah saudara seagamaku. Fa inni la a'lamu fil ardi, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tidak mengetahui di negeri ini ada orang Islam selain daripada aku dan kamu. Falamma dakhala ardah, maka apabila Nabi Ibrahim tiba di negeri tersebut, dikatakan itulah Palestin dan Mesir, maka itulah negeri dia. Ra'aha ba'du alil Jabbar, maka sebahagian daripada rakyat ataupun pengawal kepada raja yang zalim tersebut telah datang kepada raja yang zalim. Lalu dia berkata, laqad qadimat ardaka mar'atun, telah sampai ke bumi tuan seorang wanita, la yanbaghi laha an takuna illa lak, tidaklah wanita itu sepatutnya dimiliki oleh sesiapa kecuali tuan. Fa arsala ilaiha, maka telah diutuskan utusan untuk membawa Sarah. Fa utiya biha, maka dibawakan kepada raja tersebut. Qama Ibrahim, maka Nabi Ibrahim telah berdiri dalam menunaikan salat. Falamma dakhalat alaihi, maka apabila Sarah menemui raja tersebut, lam yatamalak an basata yadah, maka dia tidak boleh menahan dirinya kecuali dia menghulurkan tangannya untuk menyentuh Sarah.
qubidat, maka telah terbelenggulah tangannya dengan belengguan yang kuat. Maksudnya tangan dia menjadi lumpuh, tak boleh bergerak. Maka raja pun berkata kepada Sarah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah untuk membebaskan tanganku. Wala adurruki, aku berjanji tidak akan memudaratkan kamu. Maka Sarah pun melakukan. Fa'ada, maka tangannya kembali menjadi elok. Faqubidat asyadda minal fa'ada, maka dia telah ingin menyentuh Sarah kali kedua. Faqubidat, maka sekali lagi terbelenggu tangan dia lebih kuat daripada belenggu kali pertama. Maka dia pun berkata kepada Sarah seperti kali pertama. Maka Sarah pun telah berdoa kepada Allah. Namun apabila tangan dia elok untuk kali ketiga, dia ingin untuk menyentuh Sarah radhiyallahu anha, faqubidat, maka sekali lagi tangannya telah terbelenggu lebih kuat daripada belenggu dua kali pertama. Maka dia pun berkata, ud'illah, berdoalah kepada Allah agar Allah membebaskan tanganku. Falakillah alla yadurruki, maka aku beri kepada kamu nama Allah, aku tidak akan memudaratkan kamu. Maka Sarah telah melakukan. Wa utliqat yaduh, maka telah dibebaskan tangan raja. Wa da'al ladzi ja'a biha, dan dia telah memanggil orang yang telah datang memberitahu tentang Sarah kepadanya. Maka dia berkata kepada orang tersebut, innaka innama ataitani bisyaitan, sesungguhnya kamu datang membawa kepadaku bukan manusia. Walam ta'tini bi insan, dan kamu tidak membawa manusia kepadaku. Fa akhrijha, keluarkanlah wanita ini daripada negeriku. Wa atiha Hajar, dan kurniakanlah kepadanya Hajar. Maka daripada sinilah datangnya Hajar. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata perawi, fa aqbalat tamshi, maka telah datang Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim. Falamma ra'aha Ibrahim munsarafa, apabila Nabi Ibrahim telah melihat Sarah, maka Nabi Ibrahim menyelesaikan salat baginda. Maka baginda bertanya kepada Sarah, mahyam, apa yang berlaku? Maka berkata Sarah, khairah, perkara yang baik yang berlaku. Kafallahu yadal fajir, Allah telah menahan tangan penzalim tadi daripada menyentuh Sarah. Wa akhdama khadimah, dan telah memberi seorang pembantu untuk berkhidmat. Berkata Abu Hurairah, fatilka, maka Hajar itulah ibu kamu, ya bani ma'is sama, wahai bangsa Arab. Ma'is sama adalah gelaran untuk bangsa Arab. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka apakah kelebihan Nabi Allah Musa? 6142 baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, kanat Banu Israel, adalah Bani Israel yaghtasiluna, mereka suka mandi pada zaman tersebut uratan, dalam keadaan bertelanjang. Yanzuru ba'duhum, boleh melihat sebahagian mereka kepada kemaluan yang lain. Wa kana Musa, namun Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjaga aurat baginda mandi bersendirian. Faqalu, maka mereka telah membuat tuduhan, wallahi, demi Allah, ma yamna'u Musa, tidaklah menghalang Musa untuk mandi bersama dengan kita, illa annahu adar, kecuali sesungguhnya ada kecacatan pada kemaluan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Apakah maksud adar? Baris yang pertama, azimul khusyatain, maka itu adalah kecacatan yang mereka tuduh. Berkata perawi, fadhahaba marratan yaghtasil, maka pernah Nabi Allah Musa pergi untuk mandi. Fawada'a thawbahu ala hajar, maka baginda telah meletakkan pakaian baginda pada sebuah batu. Fafarral hajaru bi thawbih, maka batu telah membawa lari pakaian Nabi Musa. Fajama'a Musa bi atharih, maka Nabi Musa telah mengejar batu tersebut bi atharih, dengan mengikuti jejaknya. Yaqulu, seraya Nabi Musa berkata, thawbi hajar, bajuku wahai batu, hatta nazarat Banu Israel ila sawati Musa, sehingga telah melihat Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka mereka berkata, wallahi, demi Allah, tidak ada apa-apa penyakit dengan Musa. Faqamal hajaru ba'du, maka selepas daripada itu barulah batu tidak bergerak, sehingga Bani Israel melihat kepada Nabi Musa. Qala, berkata perawi, fa akhadha thawbah, maka Nabi Musa telah mengambil baju baginda. Fatafiqa bil hajari darba, dan baginda telah memukul batu tersebut dengan pukulan yang kuat.
Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, wallahi demi Allah, innahu bil hajari nadabah, sesungguhnya pada batu tersebut terdapat kesan 6 ataupun 7 kesan akibat daripada pukulan Nabi Allah Musa pada batu tersebut. 6143, yang mana riwayat ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Yahya bin Habib bin al-Harithi. Pintu buka pintu. Kunci ke pintu? Buka pintu. Ustazah datang. Okey. Cakap Ustazah sekejap hadis yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala wa hadatsana Yahya bin Habib bin al-Harithi qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syakik qala anbana Abu Hurairah qala kana Musa rajulan hadiyya. Nabi Musa adalah seorang yang sangat pemalu. Fa kana la yura mutajarrida, maka tidak pernah kelihatan Nabi Musa tanpa pakaian. Fa qala banu Israil innahu adar, maka Bani Israel menuduh Nabi Musa mempunyai penyakit pada aurat baginda. Faghtasala inda muwai bermaksud kolam kecil. Fa wada'a thawbahu ala hajarin fantalaka al-hajaru yas'a. Dah buka pintu dah? Suruh ustazah masuk okey dah. Fantalaka al-hajaru yas'a wattaba'ahu bi'asahu yadribu thawbi hajar hatta waqafa ala mala'in min bani Israil wa nazalat ya ayyuhallazina amanu. Maka ayat ini turun berkenaan tentang peristiwa tersebut, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka menyakiti Nabi Musa. Maka Allah membebaskan Nabi Musa daripada tuduhan mereka. Wa kana indallahi wajiha. 6144 kita akan sambung jam 11.30 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.